Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya untuk kelas sains tahun 4, tajuk adalah bahan. Jadi sebelum kita memulakan kelas ni, kita nak santai-santai sahaja dulu. So, jom kita sama-sama cari apakah objek yang tersembunyi dalam gambar ni. Ni gambar menunjukkan ada seorang pekebun tengah berkebun, bercocok tanam dan bersama dengan 2 ekor anak dia jugalah. Jadi boleh cari apakah objek yang tersembunyi dalam gambar ini. Berdasarkan gambar sebentar tadi, yang cikgu bulatkan merah-merah-merah itu adalah jawapan kepada objek yang tersembunyi di dalam gambar tersebut. Ada pensel, ada buku, ada stokin, ada juga sarung tangan, ada cawan dan juga sudu. Dan sebenarnya ada banyak lagi lah, ada lagi beberapa yang lain, masih lagi tak jumpa. Kalau jumpa bolehlah PM saya gambar. Dan dekat sini saya nak kaitkan dengan apa yang kita telah belajar, iaitu contohnya pensel. Pensel yang kita jumpa ni, ni adalah daripada sumber tumbuhan, iaitu pensel ni diperbuat daripada pokok lah. Kan, pensel tu daripada kayu, pensel kayu. Dan buku. Buku pun adalah sumber asas dia adalah tumbuhan. Stokin ni kena tengok juga kain dia. Kalau menggunakan kain kapas semestinya berasal daripada tumbuhan. Dan biasanya kalau untuk sarung tangan ni, dia gunakan kain sintetik, iaitu kain yang tidak menyerap air lah. Jadi kalau berkaitan dengan kain sintetik, sudah tentunya terdapat bahan-bahan kimia dalam tu dan sumber asas dia adalah petroleum. Cawan. Cawan ni pun kita kena lihat juga cawan yang digunakan. Boleh jadi cawan seramik. Kalau cawan seramik, ianya berasal daripada batuan. Okey. Tapi kalau ianya cawan kaca ataupun cawan sekiranya cawan tersebut adalah daripada seramik, daripada kaca, ianya asas dia adalah batuan. Tapi kalau cawan tu adalah cawan plastik, jadi sumber asasnya adalah petroleum. Untuk sudu juga sama macam cawan. Kalau sudu seramik, sudu kaca, ianya adalah batuan. Manakala kalau sudu plastik, ianya adalah petroleum. Dan itulah sedikit sebanyak apa yang kita dapat kaitkan dengan pembelajaran kita berkenaan dengan sumber asas bahan yang kita telah belajar dua minggu lepas. Okey, hari ini kita dah refresh apa yang kita dah belajar melalui gambar-gambar ni. Jadi kita teruskan lagi dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu melakar reka cipta dengan mengaplikasikan sekurang-kurangnya 2 daripada 6 sifat bahan. Dan yang kedua, menyatakan contoh objek yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 daripada 6 sifat bahan. Jom kita lihat terlebih dahulu apa aktiviti yang kita akan jalankan pada hari ini. Okey, sama-sama kita saksikan. Okey, teruskan lagi. Sifat bahan ni, sifat-sifat bahan sepanjang dalam 2 minggu kita dah belajar berkenaan dengan kebolehan bahan menyerap air, dan kebanyakannya kita dah buat eksperimen juga berkenaan dengan kebolehan bahan menyerap air. Yang kedua, kebolehan bahan terapung atau tenggelam. Yang ketiga, kebolehan bahan mengalirkan arus elektrik. Yang keempat, kebolehan penembusan cahaya. Yang kelima, kebolehan bahan mengalirkan haba. Dan juga yang keenam adalah kekenyalan bahan. Daripada keenam-enam sifat bahan ni, kita dah buat hampir ke semua eksperimen kecuali untuk bahan yang mengalirkan arus elektrik dan juga yang mengalirkan haba. Yang lain kita buat eksperimen. Okey? Kita dah banyak go through eksperimen satu persatu. Jadi awak semua masih ingat lagi tak apa yang kita buat berdasarkan eksperimen tu? Apa dapatan-dapatan daripada eksperimen tu yang kita boleh dapatkan lah. Untuk kebolehan menyerap air, yang ni adalah
kebolehan menyerap air ni, bila kita buat eksperimen, kita dapat tahu ada dua sebenarnya. Ada dua sifat untuk kebolehan menyerap air ni. Itu bahan yang menyerap air dan juga bahan kalis air. Bahan menyerap air adalah bahan yang menyerap air apabila dititiskan ke atasnya. Manakala bagi bahan kalis air, air kekal ada pada bahan yang kalis air apabila dititiskan ke atasnya. Maksudnya kalau kita titiskan air pada payung, air tu kekal ada di payung, dia tak meresap ke dalam payung. Sebab itulah payung ni berfungsi untuk melindungi kita daripada terkena hujan. Tak adalah payung ni meresap. Okey, awak semua tahu kan kenapa payung tidak meresap air? Dia dipanggil sebagai kalis air sebab payung ni dia berasal daripada sumber asas yang kita telah belajar iaitu petroleum. Diperbuat daripada kain sintetik. Sama juga kemah. Okey, sama dengan kemah. Manakala bagi contoh untuk bahan yang menyerap air adalah tisu, tualan mandi dan semuanya ada kegunaan masing-masing lah dalam kehidupan seharian kita. Untuk kebolehan bahan terapung dan juga tenggelam, kita dapat kategorikan dua juga, iaitu objek terapung dan juga objek yang tenggelam. Objek yang terapung ni cuba lihat. Ada sudu plastik, ada daun kering, ada gabus, ada pensel kayu dan juga polystyrene dan bola. Okay, dekat sini kita dapat klasifikasikan objek terapung ni, dia terdiri daripada sumber asas bahan dia adalah plastik iaitu petroleum, polystyrene. Polystyrene pun ianya petroleum lah. Polystyrene, petroleum. Kayu, sumber asasnya adalah tumbuhan. Daun kering pun sumber asasnya adalah tumbuhan. Dan juga gabus. Gabus ni pun tumbuhan, kita boleh katakan ia tumbuhan. Dan bola ni represent kepada getah. Menunjukkan getah lah. Dan getah pun asas dia adalah tumbuhan. Jadi kalau untuk yang projek terapung, untuk sumber asas dia adalah tumbuhan dengan petroleum, iaitu bahan plastik dan juga tumbuhan. Manakala bagi objek yang tenggelam seperti batu, mangkuk kaca, logam, yang ni terdiri daripada sumber asas batuan. Kalau untuk batu ni, yes, ianya adalah batuan. Kaca ni diperbuat daripada apa? Kita dah belajar kaca ni diperbuat daripada pasir. Dan ianya adalah batuan lah bersama juga dengan logam. Biasanya yang batuan ni dia untuk objek yang tenggelam. Banyak lagi lah yang kita buat, tapi berdasarkan gambar ni, itu yang saya dapat katakan. Dan terapung dan tenggelam sesuatu objek adalah berhubung kait dengan ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Maksudnya, objek yang terapung ni dia kurang tumpat daripada air, manakala objek yang tenggelam ianya lebih tumpat daripada air. Okey, dan kita masuk pula kepada yang ketiga, iaitu kebolehan mengalirkan arus elektrik. Okey, yang ni kita tak buat eksperimen, tapi saya dah bagi video eksperimen untuk awak analisis. Dan awak semua dapat lihat ada dua juga, iaitu konduktor elektrik dan juga penebat elektrik. Apa itu konduktor elektrik? Konduktor elektrik adalah bahan yang membenarkan arus melalui elektrik. Kalau penebat adalah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik. Okey, awak semua dah tahulah konduktor elektrik ni logam lah. Terutamanya daripada logam seperti sudu besi dan juga shilling. Penebat elektrik yang ni adalah sudu seramik. Okey, sudu seramik bentuk dia macam ni dan ianya bertindak sebagai penebat elektrik seramik dan juga getah, belon daripada getah. Untuk kebolehan mengalirkan arus elektrik, ni dekat sini, konduktor elektrik dan juga penebat elektrik. Jadi kita akan tengok satu persatu. Yang mana sebenarnya apabila ianya dipanggil mengalirkan arus elektrik, sudah tentulah konduktor elektrik menyebabkan mentol menyala. Untuk yang penebat mentol tidak menyala. Bila kita sambungkan pada penebat, mentol tidak menyala. Okey. Teruskan lagi untuk kebolehan penembusan cahaya.
Yang ni pun kita belajar juga berkenaan dengan kebolehan penembusan cahaya. Yang pertama itu kita dapat letakkan dia daripada 3 kategori, iaitu lut sinar, lut cahaya dan juga legap. Lut sinar ni maksud dia adalah membenarkan semua cahaya menembusinya. Kalau lut cahaya membenarkan sebahagian. Okey, awak perhatikan dekat sini. Lut sinar membenarkan semua cahaya menembusinya. Lut cahaya membenarkan sebahagian cahaya menembusinya. Maksudnya ada yang separa je. Kalau kita nampak tu kabur. Dan untuk legap tidak membenarkan cahaya menembusinya. Maksudnya tidak ada cahaya langsung yang keluar. Jadi contoh-contoh yang kita dapat lihat bagi lut sinar adalah plastik lut sinar, sisip kaca, kalau untuk lut cahaya, kertas surih ataupun plastik berwarna. Biasanya kalau plastik lut sinar, plastik yang jernih tu, kita memang boleh nampak lah air warna apa. Kalau diletakkan dalam plastik berwarna merah ke apa, kita tak dapat betul-betul pastikan betul ke yang kita beli dekat dalam tu adalah air Milo ke. Kita tak dapat pastikan. Untuk legap seperti belon, batang aiskrim dan juga kertas. Ni adalah objek-objek legap lah. Bila kita suluh je cahaya pada batang aiskrim, kita tak nampak. Kita tak nampak cahaya menembusi daripada batang aiskrim tu. Hanya bayang saja yang terlihat. Okay? Untuk yang saya rasa yang ni yang dah keempat kot. Kebolehan bahan mengalirkan haba. Haba ni dia bergerak dari hujung yang dipanaskan ke hujung satu lagi. Maksudnya kalau kita letakkan dekat sini, lama-lama tangan kita pun akan panas. Kalau kita pegang semua ni adalah logam. Ini adalah logam. Jadi tangan pun akan turut merasa panas. Okay. Dan kebolehan mengalirkan haba ni akan ada dua kategori, iaitu konduktor haba dan juga penebat haba. Konduktor haba ni bahan yang membenarkan haba mengalir melaluinya. Penebat haba adalah bahan yang tidak membenarkan haba melaluinya. Kalau untuk gambar yang sebentar tadi, kita nampak dia pegang logam, lama-lama tangan dia pun akan panas. Jadi untuk memastikan tangan dia tak panas, dia boleh balutkan logam tu dengan kain ke, sebab kain tu bertindak sebagai penebat haba. Dekat sini pun saya ada bagikan contoh, iaitu seterika. Badan pemegang seterika ni, ia diperbuat daripada plastik. Dan plastik ni biasanya penebat haba lah. Untuk yang konduktor haba dekat sini adalah logam sebagai konduktor haba yang mengalirkan elektrik. Yang mengalirkan haba, maafkan saya. Dan boleh bacalah contoh-contoh dia yang ada kat sini, okey? Dan last sekali, kenyal. Kenyal ni bermaksud kebolehan sesuatu bahan untuk kembali ke bentuk asal setelah diregangkan atau dimampatkan. Contoh bahan kenyal ni adalah getah, span dan juga spring. Contoh bahan yang tidak kenyal seperti kayu, kaca, itu adalah bahan yang tidak kenyal. Maksudnya kenyal ni adalah kebolehan sesuatu bahan untuk kembali ke bentuk asal setelah diregangkan atau dimampatkan. Contohnya span, kalau kita tekan, dia akan jadi bentuk petak span ni balik. Sama macam spring, kita tekan, dia boleh tekan dan kita buang balik bahan yang menekan tu, dia akan kembali semula kepada bentuk spring yang asal lah. Okay? Itu adalah kekenyalan. Dan awak semua dah go through ke 6 sifat yang kita dah buat eksperimen tu. Jadi kita akan teruskan lagi aktiviti kita pada hari ini. Maksudnya dekat sini awak semua dah boleh letakkan semua eksperimen-eksperimen kita belajar dari satu persatu. Dan itulah dapatan-dapatan daripada eksperimen berkenaan dengan sifat bahan. Okey, kalau untuk yang anak murid saya, kita menjalankan aktiviti Explorers. Untuk yang join saya punya Google Meet, awak semua boleh buat aktiviti ni bersama saya lah. Dan bagi yang tak join Google Meet, boleh hantarkan satu gambar kepada saya dan nyatakan ciri-ciri dekat bawah gambar tu. Contohnya aktiviti Explorers, kamu dikehendaki mencari 3 objek yang berada di rumah dalam masa 5 minit
Buka kamera dan bentangkan objek tersebut berkenaan nama, sumber asas dan sifat bahan. Contohnya awak ambil lah satu bahan seperti, ambil lah apa-apa bahan dan hantarkan gambar bahan tersebut, nyatakan nama bahan tersebut, sumber asas bahan dan juga sifat bahan tersebut kepada saya. Okay. Dan setelah itu, saya nak berkongsi dengan awak semua satu situasi. Okay. Ini adalah ada seorang budak lelaki. Dia sebenarnya risau. Risau sebab apa? Sebab kita baca dialog seorang budak lelaki ni. Okay. Bekalan air di rumah saya kotor. Bagaimanakah cara saya memperoleh air yang bersih? Datang lagi seorang kawan dia yang happy je muka. Okay. Jangan risau, aman. Jom kita cari jalan penyelesaian bersama-sama. Okay. Kawan Aman ni nak bagi dia penyelesaian dan kawan Aman mencadangkan, saya ada jalan penyelesaian, iaitu mereka cipta penapis air untuk mendapatkan air yang bersih. Jadi Aman ni ada masalah. Aman ni risau muka dia sangat risau sebab bekalan air dekat rumah dia adalah kotor. Jadi dia nak mencari cara untuk mendapatkan air yang bersih. Kawan Aman ni kita letak nama Imran. Imran ni bagi solution kepada Aman untuk membina penapis air bagi mendapatkan air bersih. Imran datang lagi. Sebelum kita membina penapis air, jom melakar terlebih dahulu penapis air. Okey, ni Aman muka dia risau. Sekarang dah senyum. Aman dah senyum. Mari kawan kita sama-sama melakar penapis air. Jadi kita sama-sama nak membantu Aman mendapatkan air yang bersih. Jadi sebelum tu kita kena tahu dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk buat air bersih ni. Sebelum kita melakar, kita perlukan bahan dia adalah botol plastik, kapas, gunting, batu, pasir dan juga air tercemar. Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat penapis air lah. Jom kita semua melakar penapis air. Yang ni berdasarkan bahan-bahan yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, awak kena fikirkan satu cara macam mana daripada bahan-bahan tersebut kita nak tukarkan kepada penapis air. Daripada bahan tu kita nak jadikan ianya penapis air. Lakarkan dekat dalam kertas. Bagi yang tak join saya punya Google Meet, lakarkan di dalam kertas dan hantarkan gambar lakaran tersebut kepada saya. Okey, hantarkan gambar lakaran tersebut kepada saya dan saya nak lihatlah gambar lakaran yang awak buat. Dan juga boleh jawab quiz wizard yang saya bagi ni. Boleh tekan link yang saya bagi. Okey, boleh tekan link quiz wizard. Dan rumusan pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, kita dapat belajar berkenaan dengan mereka cipta model dan juga sebelum tu awak juga dah go through satu persatu berkenaan dengan sifat bahan, 6 sifat bahan. Daripada 6 sifat bahan tu kita boleh ambil dan aplikasikan untuk kita mereka cipta model. Untuk mereka cipta model juga kita kena tahu. Yang pertama kena mengenal pasti masalah. Okay, kat sini kita tahu masalah Aman tadi. Aman ada masalah air rumah dia kotor dan juga kita kena menjana idea bahan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah Aman tu. Dan yang ketiga kita lakarkan idea daripada penjanaan idea yang kita buat tadi. Lakarkan, sediakan alat dan bahan dan juga membina model. Jadi awak semua dah sampai ke tahap yang ketiga. Untuk 2 lagi ni kita sambung pada kelas yang keesokannya lah, kelas yang akan datang. Okey. Sekian, terima kasih. Itu saja kelas saya pada hari ini. Jadi bolehlah
bolehlah buat lakaran penapis air, dan juga kalau ada tak faham ke apa, boleh terus PM saya untuk bertanyakan soalan. Bagi bukan anak murid saya, bolehlah letakkan komen kalau ada apa-apa masalah. InsyaAllah kalau soalan tu saya boleh bantu, saya bantu sampai dapat. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share saya punya video dengan rakan-rakan yang lain. Semoga dapat membantu awak semua lagi faham berkenaan dengan sifat bahan. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.